Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UiTM di hatiku. Kali ini saya akan membincangkan topik LGBT. Jadi, apakah maksud LGBT? LGBT ini, golongan LGBT adalah golongan yang menghadapi kekeliruan identiti. Kebanyakan golongan transseksual menganggap diri mereka terperangkap dalam fizikal jantina yang berlawanan dengan minda dan perasaan mereka. Okay, dalam Teen Encyclopedia, LGBT adalah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Transseksual dan transgender ialah perkara yang samalah. Manakala dalam Mastuti pula, mereka menambah IQ di penghujung LGBT dan membawa maksud I ialah intersex dan Q ialah queer. Okay. Seterusnya, lesbian. Lesbian ini ialah bermaksud perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya, di mana perempuan itu mencintai seorang perempuan melebihi had batasan yang telah ditetapkan dalam agama. Jadi perkara ini bukanlah suatu yang normal sebab umum mengetahui bahawa lelaki memang diciptakan untuk wanita dan begitu jugalah sebaliknya. Manakala gay pula bermaksud lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Sama seperti lesbian cuma berlainan jantina, di mana lelaki mencintai seorang lelaki melebihi batasan yang telah dihadkan. Okay? Bukanlah suatu perkara yang normal kerana lelaki sepatutnya dipasangkan dengan wanita dan bukannya seorang lelaki. Dan hubungan ini tidak akan memberikan ataupun mengurniakan zuriat bagi mereka. Dan terbukti dalam sains bahawa kromosom lelaki dan kromosom lelaki apabila dicantumkan, maka tidak boleh melahirkan zuriat. Okay, seterusnya, transgender. Transgender pula ialah istilah yang digunakan untuk merujuk individu yang mungkin bertindak, berfikir ataupun mempunyai perasaan atau keterampilan yang berbeza daripada jantina lahir atau biologi mereka. Okay, seperti yang anda nampak dalam slide ni, gambar yang saya tunjukkan. Beliau ialah seorang wanita tetapi melihat dirinya sebagai seorang lelaki. Jadi wanita ini berhasrat untuk menjadi seorang lelaki dan itu ialah transgender. Perkara ini adalah salah kerana pertama, dia menipu masyarakat sedangkan identiti asalnya ialah seorang wanita, tetapi masyarakat melihat beliau sebagai seorang lelaki. Yang kedua, beliau tidak menerima qada dan qadar bahawasanya dia telah diciptakan sebagai seorang wanita. Jadi dia kena terima bahawa yang terbaik buatnya ialah menjadi seorang wanita dan bukannya menjadi seorang lelaki. Malah pertumbuhan di bahagian tertentu juga terpaksa dibuang sekiranya dia ingin menjadi lelaki dan ini telah menyebabkan pertukaran jantina dan tidak boleh diterima masyarakat. Baiklah, ini ialah slide terakhir dari saya. Jadi dalam Al-Quran telah diceritakan kisah perhubungan LGBT ini di mana melibatkan gay khususnya, iaitu melibatkan kaum Lut. Mereka telah diturunkan bala oleh Allah kerana umum mengetahui bahawa tindakan homoseksual adalah dilarang dalam Islam. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan seperjuangan saya untuk menceritakan lebih dalam lagi mengenai faktor yang mendorong kepada sesuatu kelompok ini untuk masuk ke dalam golongan LGBT. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Di dalam bahagian ini, saya akan membahaskan tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang manusia terlibat dalam golongan LGBT. Faktor yang pertama ialah kurangnya didikan agama di dalam diri seseorang tersebut.
Seperti yang kita tahu, setiap agama menolak perbuatan LGBT kerana menganggap perbuatan LGBT ini menyalahi lumrah kehidupan manusia. Seseorang yang terlibat dalam golongan LGBT dianggap tidak dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk kerana tidak mengamalkan ilmu agama yang telah dipelajari. Faktor yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Seseorang yang terlibat dalam golongan LGBT mungkin tidak memilih kawan yang baik ataupun lebih selesa berkawan dengan golongan yang berlainan jantina. Apabila lebih selesa berkawan dengan golongan yang berlainan jantina, batas pergaulan tidak lagi dijaga. Apabila batas pergaulan tidak lagi dijaga, sikap ingin mencuba sesuatu di dalam diri seseorang itu melonjak, sehingga kan mereka tidak memikirkan akibat daripada sikap ingin mencuba mereka tersebut. Faktor yang ketiga ialah pengaruh masa lampau. Seseorang yang terlibat dalam golongan LGBT mungkin telah dicorakkan oleh ibu bapanya dengan perlakuan atau perbuatan yang bertentangan dengan jantinanya seawal usia muda. Ibu bapa yang terlalu mementingkan kehendak mereka melakukan perkara ini tanpa memikirkan akibat yang akan ditanggung oleh anak mereka pada masa akan datang. Selain itu, seseorang yang terlibat dalam golongan LGBT juga mungkin telah didedahkan dengan kehidupan songsang ataupun diperlakukan dengan hal-hal yang negatif semasa mereka masih muda. Contoh-contohnya seperti yang kita dapat lihat di dalam slide. Faktor yang keempat ialah persekitaran. Bukan alam sekitar, tetapi persekitaran seseorang itu. Seseorang yang terlibat dalam golongan LGBT mungkin tidak mendapat perhatian yang sewajarnya atau terlalu dibebaskan oleh ibu bapanya, sehingga perilaku dan perbuatannya tidak diketahui oleh ibu bapa. Hal ini menjadikan dia bebas untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Selain itu, perasaan ingin tahu yang tidak terkawal mendorong dia untuk tetap terlibat dalam golongan LGBT. Walaupun seseorang itu tahu bahawa perbuatan LGBT itu salah, tetapi perasaan ingin tahunya yang tetap mendorong dia untuk terlibat dalam golongan LGBT dan mengubah persepsinya terhadap LGBT. Itulah faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam LGBT. Seterusnya, kesan LGBT. Pertama, kesan LGBT kepada masyarakat. Yang pertama, tidak bersatu padu. Kedua, menubuhkan satu dinding antara masyarakat yang normal dengan masyarakat LGBT. Ketiga, merenggangkan hubungan masyarakat antara satu sama lain. Keempat, keselamatan dan keselesaan dalam penggunaan kemudahan awam membimbangkan. Dan terakhir sekali, mewujudkan masyarakat yang bersifat tidak bertegur sapa angkara tidak pasti dengan identiti seseorang golongan LGBT. Kedua, kesan LGBT kepada keluarga. Yang pertama, imej ibu bapa tercalar. Kedua, keturunan keluarga terbantut. Ketiga, merenggangkan hubungan antara ahli keluarga. Ketiga, kesan LGBT kepada diri. Yang pertama, jauh dari agama. Kedua, tertekan dan depresi kerana cemuhan dari orang awam. Yang ketiga, susah untuk bergaul dengan orang ramai. Dan terakhir sekali, dipandang kotor oleh masyarakat. Keempat, kesan LGBT kepada negara. Yang pertama, ditimpa bala. Kedua, generasi dipandang tidak mampu menguruskan pegangan agama yang kuat. Yang ketiga, menimbulkan isu fitnah antara masyarakat. Dan terakhir, penyakit AIDS atau HIV meningkat kerana seks bebas mudah dilakukan oleh golongan LGBT. Dengan penyesalan masalah gejala LGBT dalam negara. Seperti yang kita tahu, isu LGBT bukanlah isu baru, di mana pada tahun lepas isu ini telah dibangkitkan oleh kerajaan Malaysia dan juga rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, apabila isu LGBT dibangkitkan, dua nama pengusaha produk kosmetik sering dikaitkan dengan isu tersebut, yang nama mereka tidaklah dapat disembunyikan lagi kerana apabila keluar isu tersebut di media sosial,
semestinya rakyat Malaysia akan mengeluarkan nama mereka berdua terlebih dahulu. Dan melalui hasil kajian bagi tajuk kami iaitu LGBT dan Hak Bersuara Satu Malaysia, kami telah berfikir beberapa cadangan yang sesuai bagi membendung masalah LGBT dalam negara kita. Cadangan pertama, nasihat daripada masyarakat. Seperti yang dapat lihat di dalam slide kami, terdapat 4 poin yang telah kami senaraikan, iaitu memberi nasihat secara lemah lembut, tidak mencemuh golongan LGBT, bertegur sapa dengan golongan LGBT, dan sentiasa menasihati mereka untuk kembali kepada asal usul lumrah manusia. Hal ini demikian kerana kita sebagai masyarakat Malaysia yang tinggal satu negara dengan golongan tersebut adalah orang yang dekat dengan mereka apabila berada di luar. Malah kita dapat melihat terdapat masyarakat Malaysia yang berkawan dengan golongan LGBT. Dan sebagai masyarakat Malaysia, mereka tidak menghalang kita daripada untuk menasihati mereka. Ia cuma bergantung kepada golongan tersebut untuk mendengar atau tidak kepada nasihat yang kita berikan. Dan kita juga tidak tahu bahawa mereka akan membuka hati atau tidak untuk berubah setelah mendengar nasihat kita. Sebagai contoh, sebagai seorang rakan baik kepada golongan LGBT yang sering memberi nasihat mereka, kita mungkin tidak akan tahu bahawa pada suatu hari mereka akan berubah kepada jalan yang benar setelah mendengar nasihat daripada kita. Cadangan kedua, kempen mencegah budaya LGBT. Dan terdapat 3 poin yang telah kami senaraikan, iaitu kerajaan hendaklah melaksanakan hukuman sewajarnya, kempen boleh diadakan sejak di bangku sekolah lagi, mengambil tindakan yang keras bagi sesiapa yang menularkan perilaku seorang LGBT. Seperti yang kita tahu di Malaysia, bukan hanya kempen mencegah nyamuk Aedes telah dilaksanakan, malah kempen untuk berhenti merokok juga telah dilaksanakan di negara. Walaupun sampai sekarang kita dapat lihat terdapat lagi remaja ataupun orang-orang dewasa yang masih merokok walaupun setelah mendengar kempen tersebut. Tapi tidak salah untuk kita melakukan kempen mencegah budaya LGBT, kerana budaya LGBT bukanlah seperti merokok yang membuatkan mereka ketagih. Kita tidak tahu setelah mendengar kempen tersebut mereka akan terbuka hati untuk berubah. Dan seperti yang dinyatakan di poin kami telah menyatakan bahawa kerajaan hendaklah melaksanakan hukuman sewajarnya, kerana hukuman yang setimpal bakal membuatkan golongan tersebut takut untuk meneruskan aktiviti tersebut. Kita tidak tahu sama ada golongan tersebut orang yang mempunyai wang atau tidak, tapi dengan hukuman sewajarnya mampu membuatkan seseorang ataupun golongan LGBT itu berubah. Dan kedua, ada kempen diadakan di bangku sekolah. Seperti yang kita tahu, kita harus membentur buluh daripada rebungnya. Dan apabila kita memberi kempen daripada bangku sekolah lagi, ini mampu mengelakkan lebih ramai remaja atau budak sekolah yang terpengaruh dengan budaya LGBT tersebut. Dan yang ketiga, poin yang kami telah berikan adalah mengambil tindakan yang keras bagi sesiapa yang menularkan perilaku seorang LGBT. Ini adalah sesuatu yang mesti kita elakkan, kerana mereka lah yang akan membuatkan lebih ramai lagi remaja ataupun masyarakat di Malaysia untuk terpengaruh untuk mengikuti budaya golongan LGBT. Cadangan ketiga, peranan ibu bapa. Terdapat 5 poin yang telah kami senaraikan, iaitu sentiasa peka dengan pergaulan anak-anak, tidak menurut permintaan anak-anak setiap masa, menghukum kesalahan anak-anak sewajarnya, memberikan didikan yang betul, dan menguruskan persekitaran anak dengan baik. Hal ini demikian kerana ibu bapa ataupun ahli keluarga adalah orang yang paling rapat dengan mereka apabila mereka berada di rumah. Dan kita tahu bahawa apabila anak kita pulang dari rumah, mereka akan mencari ibu bapa terlebih dahulu untuk menceritakan apa yang berlaku di sekolah. Dan seperti yang saya nyatakan, sentiasa peka dengan pergaulan anak-anak. Bermaksud, ibu bapa haruslah melihat siapa yang berkawan ataupun bergaul dengan anak-anak kita bagi mengelakkan mereka terlibat dengan golongan LGBT.
Yang kedua adalah tidak menurut permintaan anak-anak setiap masa. Hal ini demikian kerana terdapat permintaan yang diminta oleh anak tidak wajar kita turuti. Sebagai contoh, anak lelaki meminta kita untuk membelikan baju kurung. Adakah itu patut kita lakukan? Kerana apabila kita mengikut permintaan tersebut, ini bermakna kita menyerahkan mereka untuk mengikuti golongan LGBT. Yang kedua, menghukum kesalahan anak-anak sewajarnya. Menghukum bukanlah bermaksud dengan mengasari mereka ataupun menghukum mereka sepuas hati. Tetapi kita harus menghukum mereka dengan cara yang betul, supaya menghukum dengan cara yang kasar mampu membuatkan mereka tidak mendengar kepada nasihat kita, dan menghukum dengan cara yang betul dapat membuka hati mereka untuk berubah daripada melakukan kesalahan yang telah mereka lakukan sebelum ini. Sepertinya apabila mereka terlibat dengan golongan LGBT, kita harus menghukum mereka, dan apabila kita menghukum, maksud kita juga harus memberi nasihat kepada mereka agar mereka berubah menjadi ke jalan yang benar. Yang kedua, ketiga, keempat adalah memberikan didikan yang betul. Didikan yang betul bukanlah hanya didikan secara moral ataupun nasihat seperti itu, tapi dengan memberikan didikan agama juga mampu mengelakkan mereka daripada terlibat dengan golongan LGBT. Kerana seperti yang kita tahu, aktiviti golongan LGBT adalah bercanggah dengan ajaran agama kita. Yang kedua adalah mengurus persekitaran anak dengan baik. Persekitaran anak yang lebih baik mampu mengelakkan mereka dengan terlibat golongan LGBT, kerana kita menjaga mereka agar mereka tidak mudah bergaul dengan golongan-golongan LGBT ataupun melakukan aktiviti golongan LGBT yang dapat kita lihat di sekeliling kita pada setiap masa. Cadangan keempat, sebarkan keburukan kehidupan sebagai seorang LGBT. Dua poin yang telah kami senaraikan iaitu mengetengahkan segala keburukan yang akan berlaku sekiranya seseorang individu itu melibatkan diri dengan aktiviti golongan LGBT. Kedua, menyebarkan bahawa bahayanya penyakit AIDS dan LGBT itu merupakan antara transmisi yang kuat menyebarkan penyakit tersebut. Hal ini demikian kerana dengan menyebarkan keburukan kehidupan sebagai seorang LGBT mampu membuatkan masyarakat Malaysia ataupun remaja di Malaysia untuk rasa takut untuk mengikuti aktiviti LGBT, dan membuatkan mereka berasa takut adalah benda yang baik kerana ini mampu mengurangkan aktiviti LGBT yang berluasan di negara kita. Saya itu menyebarkan tentang penyakit AIDS. Penyakit AIDS seperti yang kita tahu, dengan melakukan aktiviti golongan LGBT, ia mampu membuatkan penyakit AIDS merebak daripada seorang pergi ke seorang, dan apabila ini berlaku, masa lebih ramailah masyarakat yang akan terkena penyakit tersebut. Dan ini dengan menyebarkan tentang penyakit AIDS tersebut akan membuatkan masyarakat Malaysia berfikir sebelum mengikuti aktiviti LGBT, dan ini bermaksud ini akan mengelakkan daripada mereka untuk mencuburi aktiviti LGBT tersebut. Kesimpulannya, berbagai langkah yang dapat kita lakukan bagi membendung daripada aktiviti golongan LGBT daripada berluasan di negara kita. Dan seperti yang dilihat di slide kami, aktiviti golongan LGBT mampu membuatkan lebih banyak masyarakat akan terkena penyakit AIDS. Dan penyakit AIDS bukanlah memikir sama ada muda atau tua, ataupun memikir anda bangsa apa ataupun agama apa untuk merebak. Dan kita sebagai masyarakat Malaysia haruslah memberi sokongan yang penuh terhadap kerajaan kita yang ingin memendung aktiviti golongan LGBT daripada berluasan di negara kita maupun di luar negara. Dan memberi sokongan bukan bermaksud kita hanya memberi sokongan melalui media sosial, tapi memberi sokongan bermaksud kita haruslah mengikuti kempen-kempen yang telah mereka lakukan
ataupun membantu kerajaan dengan memberi nasihat kepada golongan tersebut agar mereka berubah. Dan apabila kita bekerjasama, ini mampu mengurangkan aktiviti golongan LGBT yang berluasa di negara kita. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami yang terdiri daripada Ismi, Aiman, J dan Ronaldo Basir. Dan dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah yang telah menonton pembentangan kami.